Nurdin. Terima kasih. Berakhir sudah suasana muafakat. Kedua mempelai semakin tak rapat. Raya di Melaka tanpa ketupat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Menteri jawab pantun ketupat, Menteri. Terima kasih daripada YB Ulangan. Kalau ditanyanya muruku dan juga apam, saya akan jawab baru lepas Deepawali. Terima kasih. Setakat hari ini 9 November, Tourism Malaysia, sebuah agensi di bawah salian Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, mempunyai 30 pejabat Tourism Malaysia di luar negeri yang sedang beroperasi di lebih 20 negara di seluruh dunia. Untuk makluman, penjawatan pegawai home base di setiap pejabat ini adalah seramai 2 orang dan pada masa ini terdapat seramai 36 orang pegawai yang sedang mengisi penjawatan di kesemua pejabat luar negara tersebut. Mengenai kekosongan, jumlah pejabat ataupun kelulusan yang kita ada adalah sebanyak 35. Jumlah pejabat yang beroperasi pada hari ini adalah sebanyak 30. Jumlah keseluruhan waran ataupun untuk 35 pejabat luar negara sebanyak 70. Maka jumlah keseluruhan waran bagi pejabat yang telah diisi adalah sebanyak, bagi 30 pejabat adalah 60. Maka jumlah waran yang perlu diisi adalah seramai 24 dan keseluruhan jumlah pengisiannya adalah 36. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Speaker dan Timbalan Menteri. Pelancongan merupakan suatu yang banyak menyumbang kepada ekonomi negara kita. Cuma kita kena pandai mencari negara dan rakyat yang mana berpotensi untuk diajak melancong ke negara kita selepas COVID-19 ini. Soalan saya, adakah kerajaan akan buka atau memperkukuhkan pejabat turism di negara-negara yang berpotensi seperti Qatar, Bahrain dan negara Teluk yang lain untuk mempertingkatkan lagi promosi kita di sana, di samping kita kekal menjaga keselamatan kesihatan pegawai kita di negara orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Yang pertama sekali, buat masa ini memang kita tidak akan menambahkan mana-mana kekosongan sehingga 31 hari bulan Disember, saliran dengan nota daripada Kementerian Kewangan untuk mereka keluar dan juga sebagainya. Maka dalam kekangan yang kita ada pada masa ini, selain daripada kita buka pejabat-pejabat baru yang memerlukan kos yang tinggi dan juga sebagainya, dan pembukaan pejabat itu juga bergantung dalam bajet atau belanjawan. Kalau diperhatikan, dia tidak ada peruntukan untuk pembukaan pejabat-pejabat baru. Tapi apa yang kita perlu buat adalah memperkasakan 30 pejabat yang telah sedia ada. Contohnya kalau kita tengok di negara India dan juga sebagainya, kita ada 3 zon. Maka kita kalau kita tengok daripada pendapatan yang lepas, yang harus kita fokus adalah negara-negara yang ramainya pelawat datang ke Malaysia, khususnya daripada Arab Saudi, China dan juga sebagainya. Kalau kita tengok negara China, sahaja dia pada tahun menggunakan data 2019 adalah lebih lengkap. Kita hampir ada seramai 3 juta lebih yang datang ke Malaysia, merupakan satu angka yang besar. Dan begitu juga kalau tengok dengan negara India pula, seramai 375,000 sahaja. Maka ada banyak potensi. Tak payah kita jauh ke mana jauh, tapi kita tengok ke negara India dengan China saja, di rantau Asia Tenggara sendiri mempunyai banyak potensi. Contohnya di India, satu negara yang mempunyai 1.3 bilion orang, andai kata 10% boleh merantau, dan andai kata daripada itu, kalau kita dapat 2-3% pun jauh daripada angka tersebut. Maka kita harus memperkasakan pejabat-pejabat kita yang telah sedia ada. Terima kasih. Soalan? Ya, Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bagi mengenal pasti tahap kesediaan negara untuk membuka kembali sektor pelancongan antarabangsa, sudah pasti data daripada Tourism Malaysia di luar negara akan dijadikan sebagai panduan. Soalan saya ialah bilakah kesediaan ataupun kebersediaan negara kita Malaysia ini untuk membuka Tourism Malaysia kepada pelancongan daripada luar negara ini secara menyeluruh. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Dari segi kesediaan ataupun our preparedness, kalau kita tengok daripada segi produk-produk kita di Malaysia, memang hampir keseluruhannya telah pun bersiap sedia. Sebab itu kita membuka gelombang untuk domestik terlebih dulu, dan kita mendapati sekarang di banyak tempat hotel-hotel pun sudah mencukupi ataupun sukar mendapatkan tempat. Maka dari segi pelancong luar negara pula, ianya melibatkan beberapa perkara. Bukan saja dari segi MOTEC, nanti kita pergi agensi ataupun kementerian yang bersedia, tapi juga bergantung kepada Kementerian Luar Negara dan juga KDN, kerana mereka harus juga membuka sempadan. Yang keduanya adalah dalam era pandemik ini kita mendapati banyak penerbangan yang datang ke Malaysia ni, mereka telah pun berhenti, dan ianya memerlukan masa untuk mereka membuka kembali sektor yang ni, iaitu connectivity. Isu connectivity itu kita sedang bekerjasama dengan agensi-agensi dan juga penerbangan. Yang ketiganya adalah kalau kita tengok daripada bajet yang diberikan dalam ni, memang kita ada perhatian khusus untuk Tourism Malaysia untuk membawa pelancong-pelancong ini ke Malaysia. Dia ada perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Mungkin kerana masa saya tidak dapat menjawab secara terperinci. Terima kasih. Terima kasih. Tumpak nak minta jawab pantun. Maaf, dari sebelah sini saya Tuan Yang kena di-Pertua sebelah sana, balik pulau. Tumpak nak minta jawab pantun. Terima kasih. Balik pulau. Terima kasih Yang Tua. Kalau ikut trend pelancongan sekarang, ianya banyak bergantung kepada digital marketing. Dan saya lihat meneliti jawapan tadi, kita ada 30 pejabat tourism Malaysia di luar negara. Ada yang dekat-dekat, Osaka dengan Jepun, Osaka dengan Tokyo. Kalau ikut naik Shinkansen baru 2 jam setengah aja. Kenapa kita perlu ada pejabat yang berdekatan, sedangkan kita banyak perlu melebihkan visibility kita di mata dunia. Jadi saya harap kalau Tourism Malaysia boleh meneliti semula jawapan ini dan tumpukan bajet itu kepada digital marketing. Ada jawapan? Terima kasih. Terima kasih. Satu soalan yang baik daripada YB Balik Pulau. Saya yakin YB pun adalah mantan Timbalan Menteri, maka ini merupakan satu persoalan pada saya bila saya sendiri telah mengangkat sumpah. Maka saya yakin ianya dalam kajian dan juga sebagainya. Soalan yang kedua tadi adalah mengenai apabila adanya pejabat dekat, mengapa kita perlu. Maka itu adalah proses rasionalisasi. Saya difahamkan TM sedang menjalankan proses rasionalisasi, dan ada kemungkinan di negara-negara tertentu kita akan gunakan agensi agent. Maka tidak perlu ada pejabat, tapi kita gunakan general sales agent dan juga sebagainya. Itu satu perniagaan business model yang baru yang digunakan. Yang ketiganya, soalan dalam soalan tadi adalah mengenai norma-norma baru untuk jangka pendek, jangka panjang. Contohnya, saya mengakui bahawa lebih banyak kempen PR norma baru akan dilakukan melalui digital, dan juga kita juga akan gunakan pelbagai seperti webinar, e-consumer, pameran pelancong virtual. Lepas tu kita juga akan pastikan bahawa peningkatan promosi yang digunakan secara digital khususnya akan dipertingkatkan. The focus in term towards of the market segment tu telah kita kenal pasti, tapi in term of segmentation, targeting and positioning juga akan kita lakukan bergantung kepada pasaran-pasaran tersebut. Terima kasih. Boleh minta jawab pantun Yang Itu saja di-Pertua. Tuan Yang Bertua. Boleh 3 soalan je, Yang Hormat. Untuk satu soalan boleh 3 soalan tambahan saja, Hormat. Maaf.